Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Maimunah binti Basuri, nombor matrik 8403231052640001 merupakan pelajar tahun kedua Ijazah Sarjana Muda Psikologi dari Pusat Pembelajaran Shah Alam. Tajuk pembentangan saya pada hari ini ialah Teori Perkembangan Kognitif Piaget di bawah subjek Psikologi Kanak-kanak kod ABPD 1203. Di bawah tajuk Teori Perkembangan Kognitif Piaget ini, kita akan lebih mengetahui mengenai premis teras teori perkembangan kognitif Piaget, ciri-ciri utama teori Piaget, kritikan terhadap teori Piaget dan juga sumbangan teori Piaget terhadap pemahaman saya tentang perkembangan kanak-kanak. Sebagai pengenalan, teori Piaget ini diperkenalkan oleh John William Fritz Piaget. Beliau merupakan ahli psikologi Switzerland dan ahli epistemologi genetik. Beliau dilahirkan pada 9 Ogos 1896 dan melanjutkan pelajaran dalam ijazah kedoktoran dalam bidang zoologi di Universiti Neuchâtel pada 1918. Sebelum kemunculan teori Piaget ini, kanak-kanak sering dianggap orang dewasa nini. Namun, Piaget menekankan konsep kanak-kanak mempunyai cara berfikir yang berbeza berbanding individu dewasa. Piaget mula perasan bahawa kanak-kanak cenderung memberi jawapan yang salah yang serupa pada umur tertentu dan beliau mula tertanya-tanya proses berfikir apa yang mereka gunakan menurut Muni. Beliau kemudian mendapati bahawa terdapat pola pertumbuhan intelektual yang berkaitan dengan umur. Mereka juga boleh dibahagikan kepada beberapa peringkat yang didapati benar di kalangan pelbagai bangsa dan budaya menurut Crow dan Morehouse. Di bawah premis teras teori perkembangan kognitif Piaget, Piaget mencadangkan bahawa kecerdasan kanak-kanak berkembang dan berkembang secara berperingkat. Kanak-kanak yang lebih berusia tidak hanya berfikir lebih cepat daripada kanak-kanak yang lebih muda, malah terdapat perbezaan kualitatif dan kuantitatif di antara pemikiran kanak-kanak daripada perspektif usia yang berbeza. Teori Piaget ini mempunyai 4 peringkat perkembangan kanak-kanak. Yang pertama ialah tahap sensori motor bermula daripada bayi dilahirkan sehingga usia 2 tahun. Yang kedua ialah tahap pra-operasi bermula daripada usia 2 tahun sehingga 7 tahun. Yang ketiga ialah tahap operasi konkret bermula dari usia 7 tahun hingga 11 bulan. Dan yang terakhir ialah tahap operasi formal bermula daripada 11 tahun dan ke atas. Selepas ini saya akan membincangkan satu persatu peringkat perkembangan kanak-kanak ini. Kita bermula dari peringkat yang pertama iaitu tahap sensori motor di mana ianya bermula daripada bayi dilahirkan sehingga usia 2 tahun kanak-kanak. Pada fasa awal perkembangan ini, kanak-kanak menggunakan kemahiran serta kebolehan mereka selepas dilahirkan seperti mencari, menghisap, menggenggam dan mendengar untuk mengetahui lebih banyak tentang alam sekitar. Piaget memilih untuk memanggil peringkat ini sebagai sensori motor kerana penggunaan panca indera serta kebolehan motor seseorang bayi bagi memperolehi pemahaman asas tentang dunia di sekelilingnya. Pada peringkat kedua iaitu tahap pra-operasi bermula daripada usia 2 hingga 7 tahun di mana kanak-kanak juga menjadi semakin mahir menggunakan simbol seperti yang dibuktikan melalui permainan berteraskan imajinasi. Sebagai contoh, seorang kanak-kanak dapat menggunakan objek untuk mewakili sesuatu yang lain seperti mereka membayangkan penyapu adalah seekor kuda dan juga buku sebagai kereta apabila ditolak di atas lantai. Menurut Piaget juga, perkembangan yang paling penting pada tahap ini ialah penggunaan bahasa. Namun begitu, pemikiran mereka masih lagi di tahap yang rendah.
Kanak-kanak belum boleh memahami konsep-konsep abstrak. Sebagai contoh, mereka masih belum boleh lagi mengenali waktu, apa itu esok, apa itu minggu hadapan. Pemikiran kanak-kanak ini adalah egocentrik, di mana keseluruhannya dilihat hanya dari perspektif mereka sahaja. Piaget telah menamakan tahap operasi konkret sebagai peringkat ketiga, iaitu bermula daripada usia mereka 7 hingga 11 tahun. Tahap ini adalah merupakan perkembangan pemikiran logik. Pemikiran pada tahap ini cenderung menjadi sangat konkret. Kanak-kanak menjadi lebih logik dan realistik dalam pemikiran mereka semasa peringkat perkembangan ini berbanding dengan sebelumnya. Piaget menyatakan bahawa kanak-kanak dalam peringkat operasi konkret ini baik dalam menggunakan logik induktif. Logik induktif adalah melibatkan diri menerusi pengalaman khusus dalam prinsip umum. Contoh logik induktif adalah memerhatikan bahawa setiap kali mereka berada di sekitar kucing, mereka mempunyai mata yang gatal, hidung yang berair dan juga tekak yang bengkak. Tahap operasi formal merupakan tahap keempat dan terakhir pada teori perkembangan kognitif John Piaget. Ianya bermula pada usia 11 tahun dan ke atas. Pada peringkat perkembangan ini, pemikiran kanak-kanak menjadi lebih efektif dan maju. Kanak-kanak boleh berfikir tentang konsep abstrak dan menggunakan logik untuk menghasilkan penyelesaian yang kreatif kepada sebarang masalah. Melalui ciri-ciri utama teori pembelajaran Piaget, Piaget membayangkan pengetahuan kanak-kanak sebagai terdiri daripada skema, iaitu unit asas pengetahuan yang digunakan untuk mengatur pengalaman lampau dan menjadi asas untuk memahami sesuatu yang baru. Contoh yang mudah difahami di sini adalah ketika seorang kanak-kanak membina skema yang pertamanya tentang binatang. Pada awalnya, mereka mungkin hanya mempunyai skema yang umum untuk binatang. Namun, seiring dengan perkembangan mereka, mereka membina skema yang lebih spesifik untuk kucing, anjing dan burung atau sebagainya. Skema ini sentiasa diubah suai oleh dua proses komplementari yang Piaget namakan sebagai asimilasi dan akomodasi. Contohnya, asimilasi ini ialah apabila kanak-kanak melihat seekor kuda, mereka menganggapnya sebagai anjing besar kerana mereka menggunakan skema yang sedia ada untuk anjing. Jadi, mereka mengasimilasikan maklumat baru tentang kuda ke dalam skema yang sudah ada. Manakala, akomodasi pula ialah apabila kanak-kanak tersebut melihat zirafah pada pertama kalinya. Mereka menyedari bahawa zirafah tidak boleh dimasukkan ke dalam skema anjing atau kucing. Jadi, mereka mengubah skema mereka untuk memasukkan maklumat baru tentang zirafah. Jadi, menurut Piaget, perkembangan kognitif melibatkan usaha berterusan untuk mencapai keseimbangan antara asimilasi dan akomodasi yang beliau namakan sebagai ekuilibrasi. Jadi, kanak-kanak mengatur pengetahuan baru dan menyesuaikan atau merespon kepada input baru dari persekitaran mereka. Dan melalui proses asimilasi, akomodasi itulah ekuilibrasi ini dicapai. Walau bagaimanapun, teori Piaget ini tetap mendapat kritikan yang hebat. Ianya disebabkan oleh kelemahan serta metodologi yang digunakan dalam kajiannya. Teori yang telah digunakan oleh Piaget tidak mampu untuk menjelaskan perkembangan kognitif seperti struktur, fungsi dan proses dengan lebih jelas. Teori Piaget juga dikritik hebat oleh German dan Belgian
yang menyatakan sekiranya kanak-kanak melalui setiap peringkat secara khusus, maka kanak-kanak tersebut dapat memahami konsep terbabit dan menyelesaikan masalah dalam konsep tersebut. Teori yang diperkenalkan oleh Piaget ini juga tidak relevan diaplikasikan kepada kanak-kanak yang memerlukan keperluan khusus. Contohnya kita ambil ialah Adiputra, di mana Adiputra ini ialah seorang yang mahir dalam mengaplikasikan kemahiran yang dimiliki oleh individu dewasa pada usia kanak-kanaknya. Walaupun terdapat kritikan terhadap teori Piaget, teori ini tetap memberi sumbangan yang penting kepada pemahaman saya tentang perkembangan kanak-kanak. Saya dapat memahami bahawa kanak-kanak di peringkat bayi mempunyai tahap perkembangan yang berbeza dengan kanak-kanak lain, seperti tahap sensori motor yang harus dikuasai di umur bayi sehingga 6 bulan. Perbezaan peringkat perkembangan kanak-kanak juga dapat saya klasifikasikan mengikut peringkat umur mereka. Saya juga dapat mengenali pencapaian kognitif yang dijangkakan pada setiap perkembangan dan membantu kanak-kanak dalam pembelajaran harian mereka. Dalam pembincangan ini, kita telah melihat premis teras teori perkembangan kognitif Jean Piaget, ciri-ciri utama teori ini, kritikan terhadap teori Piaget dan juga sumbangan teori ini kepada pemahaman kita tentang perkembangan kanak-kanak. Saya berharap bahawa pembincangan ini memberi anda semua pemahaman yang lebih baik tentang perkembangan kognitif kanak-kanak menurut teori Piaget. Akhir kata, terima kasih atas masa yang diluangkan untuk mendengar pembincangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.